Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello everyone, hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke, semoga semuanya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Pokoknya intinya jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya guys ya. Oke, kali ini kita kembali lagi akan mereaction video seputar Malaysia tentunya ya guys ya. Ini seputar fakta-fakta yang ada di Malaysia, yang terdapat di Malaysia. Seperti apakah videonya? Daripada berlama-lama, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Apa reaksi korang sekiranya korang nampak ada pencuri cuba mencuri seekor lembu menggunakan motor? Rasakan dunia. Lucu banget sini aku macam Kejadian ragut, tapi peragut yang kena ragut. Ataupun pencuri yang menyerah diri sebab takut dengan hantu. Malingnya gak jadi kan? Tapi itu baru sikit. Terdapat banyak lagi kisah-kisah pencuri yang kelakar dan pelik berlaku di Malaysia, sehingga kan ada kisah yang menjadi sangat terkenal di luar negara. Siap orang luar negara tulis kisah tu dalam buku lagi tahu. Nak tahu kisah apa? Jom bersama Fak Tahu kita bersedia untuk bergelak ketawa di dalam Run. 10 kes paling pelik dan lawak di Malaysia. Ada 10 guys. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tahu tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kereta lembu asli. Selalunya kalau kita tengok dekat filem Lembu tu macam sapi gitu. Satu operasi yang melanggar undang-undang, mesti diorang akan buat rancangan yang teliti dulu kan, dari lokasi, peralatan, sehinggalah kepada kenderaan yang akan digunakan. Tapi apa yang berlaku di Malaysia ini betul-betul di luar jangkaan. Pada tahun 2014 di Kedah, terdapat 2 orang lelaki cuba untuk mencuri 4 ekor lembu dari kandang. Tapi, korang nak tahu tak apa kenderaan yang diorang gunakan untuk curi lembu tu? Tak lain dan tak bukan Kereta Nasional Malaysia, iaitu Proton Wira. Mungkin diorang terpengaruh dengan iklan Proton ni kot. Diorang siap masuk lagi Proton Wira tu semata-mata untuk operasi tersebut. Apa yang terjadi? Mereka telah memasukkan 2 ekor lembu di tempat duduk belakang dan 2 ekor lagi di bahagian bonet. Jangan tanya Fak Tahu macam mana diorang buat. Fak Tahu pun pelik. Cara masukinnya itu gimana ya? Kereta tersebut telah rosak akibat menampung muatan berlebihan dan 2 orang pencuri tadi berjaya melarikan diri dan meninggalkan kereta lembu mereka. Ya Allah, Kalau kasihan. Fak Tahu, mungkin Fak Tahu guna Grab je. Ambillah cerita. 9. Menyamar jadi polis. Apa yang berlaku di Johor ini betul-betul di luar kotak. Sebabnya, dalam lelaki dia menyamar jadi polis. Lepas tu boleh pula dia menyamar di dalam balai polis. Wih. 2 kali di luar kotak tu. Kejadian ini berlaku di Balai Polis Nusa Bestari Johor pada tahun 2016 apabila seorang lelaki tiba-tiba masuk ke balai dan memperkenalkan dirinya sebagai timbalan superintendent untuk bahagian siasatan jenayah. Tapi anggota polis di sana merasa curiga dan mula meminta lelaki tersebut menunjukkan kad kuasanya. Secara tiba-tiba, lelaki tersebut terus bagi alasan untuk pergi ke tandas. Yang lawaknya, keluar-keluar je dari tandas, zup, dia pun terus pecut larikan diri. Tapi polis original mestilah lagi hebat dari polis kopi ori kan? Ini kerana dia akhirnya berjaya ditangkap oleh polis, di mana setelah itu mereka juga turut menjumpai baton serta stiker yang menyerupai lambang polis diraja di keretanya. Dia punya confident, bukan bisya-bisya. 8. Kena kacau dengan hantu. Cuba korang bayangkan, korang baru je balik dari kampung, buka je pintu rumah, ada pencuri tengah terbaring lemah depan pintu rumah korang, merayu-rayu minta maaf.
Apa korang akan buat? Mesti korang rasa pelik kan? Itulah yang terjadi kepada satu pasangan suami isteri di Kuala Lumpur, di mana mengikut pencuri itu, dia telah terbaring dekat rumah tersebut selama 3 hari berturut-turut kerana telah diikat oleh 3 jembalang hari loh. ataupun mambang. Mambang pun nak jadi polis. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru. Tapi sayangnya, tak banyak maklumat mengenai kejadian kelakar ini. Namun apa yang penting, kisah ini menjadi sangat-sangat terkenal setelah disiarkan di dalam majalah Mastika. Tapi fakta tak jumpa artikel asalnya. Siapa tahu tentang kisah ni? Cuba kongsikan di komen. 7. Siapa mangsa sebenarnya? Biasanya dalam kes ragut, kita akan cakap orang yang diragut sebagai mangsa kan? Macam mana pula kalau fakta katakan kali ini peragut yang jadi mangsa? Kejadian ini berlaku di Segamat pada tahun 2014 apabila seorang wanita telah diragut sewaktu tengah makan di sebuah kafe. Tapi apa yang paling lawaknya? Pada masa yang sama, kawan kepada mangsa sempat meragut beg peragut tu. Ketika beg peragut itu diserah kepada balai polis, peragut tersebut telah menghubungi mangsa dan meminta untuk buat pertukaran beg. Tapi dengan syarat, mangsa tak boleh hubungi polis. Masalahnya, masa dia telefon tu, mangsa memang dah dekat balai polis. Dan polis dengar semua perbualan tersebut. Yang lawaknya, semasa pertukaran itu berlaku, peragut itu telah membawa keluarganya untuk mendapatkan simpati. Namun, teknik itu tidak berjaya apabila polis yang ketika itu bersembunyi secara pantas memberkas peragut tersebut. Teringat pula fakta pasal video ni. Hebat. 6. Penat sangat. Bagi Faktau, ini merupakan antara kes paling lawak dalam senarai ini. Di Johor, terdapat 2 orang pencuri telah memecah masuk rumah dan mencuri beberapa barang kemas. Namun sebelum mereka melarikan diri, disebabkan mereka berasa lapar, mereka telah membuat keputusan untuk menjamah beberapa makanan yang tersimpan di dalam peti sejuk. Tapi biasalah, bila perut dah kenyang, mata mesti mengantuk kan? Tindakan yang seterusnya inilah yang menyebabkan pencuri ini dinobat sebagai pencuri yang paling kelakar dalam dunia. Ini kerana mereka bertindak untuk tidur sebentar sebelum tuan rumah balik. Tapi mungkin sebab mimpi indah kot, diorang punya lena sampai tuan rumah dah balik pun tak sedar. What? Tuan rumah kemudian menghubungi polis dan apabila polis sampai, mereka bertindak untuk mengejutkan 2 orang pencuri itu. Punyalah viral kes ini di Malaysia. Sampaikan banyak artikel di dalam dan luar negara menceritakan tentang kes tersebut. Sehingga ada yang membukukan kisah ini seperti buku Robert Hood Himself in the Face yang ditulis oleh Ginny Graham Scott. 5. Tertidur. Kes ni pun tidur lagi. sama macam tajuk tadi. Tapi kali ini, pencuri ini tertidur bukan sebab penat. Berlaku pada Januari 2023 di Jempol Negeri Sembilan. Rumah seorang warga Cina telah diceroboh masuk ketika mereka sedang membuat persediaan untuk menyambut Tahun Baru Cina. Namun yang lawaknya, ketika sedang dalam operasi, pencuri merasa haus dan bertindak untuk meminum beberapa dia haus, keras tadi lapar, milik guys. tuan rumah. Nak tahu apa yang berlaku lepas tu? Ketika tuan rumah terjaga pada pukul 6.30 pagi, punyalah dia terkejut apabila mendapati pencuri itu dah terbaring dekat ruang tamu. Mungkin masa dia mencuri tu, Mabuk dia ceritanya. haus sangat kot. Tu yang terlebih minum tu. Tanpa membuang masa, tuan rumah terus menghubungi polis dan pencuri ini akhirnya telah ditahan dalam keadaan masih tidak sedarkan diri. Mesti dia terkejut kan? Bila sedar-sedaja, dah ada dalam lokap. 4. Kasian banget. Kerja sia-sia. Cuba korang tengok video ni. Video yang dikongsi di media sosial ini sebenarnya merupakan rakaman CCTV yang menunjukkan 2 orang pencuri cuba untuk mencuri peti duit di sebuah kedai yang terletak di Melawati. Tapi apa yang lawaknya? Menurut pemilik kedai, peti duit itu sebenarnya kosong. Ini kerana kebiasaannya sebelum kedai ditutup, pemilik akan mengosongkan peti duit untuk keselamatan. Namun yang lagi lawaknya, pemilik kedai itu mendakwa duit yang ada dalam peti itu pun ada duit 10 sen je. Okeylah, tu dapat 10 sen daripada tak dapat apa-apa langsung. 3. Tersesat.
Kalau tersesat dalam hutan tu, tidak masuk akal lagi lah kan? Kita dah sesat dah ni. Tapi tersesat dalam rumah? Kes pelik ini berlaku di Kedah pada tahun 2017. Tersesat Apabila dalam tuan rumah? bernama Omagul Hazrat terjaga dari tidur untuk pergi ke tandas sekitar pukul 1 pagi. Alangkah terkejutnya apabila beliau mendapati seseorang yang tidak dikenali sedang duduk di meja makan rumahnya dalam keadaan lemah dan penat. Ketika ditanya, rupa-rupanya lelaki itu adalah pencuri dan punca pencuri itu kepenatan adalah kerana dia tak jumpa jalan keluar dan langsung tak ingat dari mana dia masuk. Pencuri itu kemudian ditahan setelah Omar menghubungi pihak polis. Malah menurut Omar lagi, ini bukan kali pertama kejadian ini berlaku. Kerana sebelum ini, ramai pencuri pernah cuba masuk dan kebanyakan dari mereka akhirnya tersesat dan melarikan diri. Tapi masa Faktor cari informasi tentang tajuk ini, Faktor ada terjumpa artikel yang mendakwa ada juga pencuri dijumpai sedang membuat gerakan seakan-akan berenang di ruang tamu sebab dia nampak laut di dalam rumah. Ada tak di antara korang yang pernah dengar cerita pasal pencuri berenang ni? 2. Lari dari PKP. Seperti yang kita tahu, semasa wabak melanda dulu, negara kita telah mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP kan, di mana di sepanjang tempoh ini bukan sahaja tidak digalakkan untuk keluar rumah, malah kita juga dilarang untuk merentasi daerah maupun negeri. Namun begitu, seorang lelaki berusia 28 tahun di Georgetown telah bertindak untuk merentasi sempadan dan melanggar arahan PKP. Yang paling terpaling membaling berpaling di paling peliknya disebabkan sempadan dari Georgetown ke Butterworth mempunyai sekatan, lelaki itu kemudian telah mengambil keputusan untuk merentas melalui laut dengan cara berenang. Kalau korang nak tahu, jarak antara Tanjung City Marina ke Butterworth melalui laut adalah hampir 2 km dan itulah jarak yang mahu direnangi oleh lelaki itu. Tetapi setelah berenang sejauh 300 meter, lelaki itu kemudian berasa amat penat dan hampir lemas. Namun muncullah terdapat pekerja di atas kapal penyiaran yang berhampiran ternampak dia dan menyelamatkannya. Teringat pula Faktau dekat Dato' Alhamdulillah ada yang nyelamatin. yang menjadi orang pertama Asia Tenggara menyeberang Selat Inggeris sejauh 32.8 km. Wow. 1. Pekerja bank. Pada tahun 1990, terdapat satu kejadian yang menggemparkan rakyat Malaysia apabila kecoh pekerja bank di Hock Hua Bank bernama Ahmad Shah telah bertindak mencuri duit daripada akaun setiap pelanggannya secara senyap dengan cara yang amat unik. Kalau korang nak tahu, Hock Hua Bank ini kini dikenali sebagai Alliance Bank setelah penggabungan dengan bank-bank lain. Sejarah ringkasnya, tragedi pencurian antara terbesar di Malaysia ini bermula apabila pihak bank telah menghantar Ahmad Shah mengikuti kursus komputer. Setelah tamat kursus itu, beliau pun memulakan pekerjaannya dengan jawatan yang baru, iaitu sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Sekuriti. Idea mula muncul di fikirannya berdasarkan pemerhatian beliau terhadap sistem perbankan itu dan tabiat pelanggan. Berbekalkan kemahiran yang baru dipelajari, beliau telah merangka dan memulakan operasi rahsianya di mana beliau telah mengambil setiap 1 sen di setiap pemegang akaun di Bank Hock Hua, di mana beliau berjaya memperoleh 4 juta ringgit. Setelah mendapatkan jawatan di Bank Hock Hua, dia telah membeli pelbagai kereta sport mewah seperti Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz dan BMW. Namun ini terbongkar apabila dia ditemu ramah di dalam rancangan Sekapur Sirih di TV3 mengenai minatnya terhadap kereta sport. Secara kebetulan, majikannya telah melihat temu ramah Ahmad Shah ini dan menarik perhatiannya. Dia bertindak untuk membuat audit dalaman. Setelah merasa curiga, audit itu kemudian menjurus kepada penemuan data yang menunjukkan kehilangan duit berjumlah 4 juta ringgit dan laporan polis kemudian dibuat membawa kepada penahanan Ahmad Shah. Okeylah, itu sajalah untuk video minggu ini. Minta maaf jika video kali ini agak panjang. Terima kasih Faktor ucapkan kepada korang yang memberikan sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam. Wah, bener-bener yang terakhir dia bisa-bisanya gitu loh karyawan bank mencuri setiap bulannya tuh, ya Allah. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.